Allah SWT, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Semua elok ada rumah, semua elok tidur malam, tak ada masalah, ya. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Begini cara Allah nak ajar ayat dalam ayat itu begini. Tadi kita risau tentang rezeki, betul ya tuan-tuan dan puan? Anak saya, ya Allah, belum dapat kerja lagi, lambat dapat kerja. So macam mana cerita ini? Itu kita tanya Tuhan. Tuhan cakap macamnya, kalau kamu nak belajar tentang rezeki, cuba belajar dulu daripada binatang-binatang yang kecil-kecil, serangga-serangga. Macam mana cuba nak belajar? Macam ni, jom kita belajar. Maknanya Allah kata, cuba tengok serangga tu. Jom kita tengok tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi contoh bagi ni apa ya? Cicak tuan-tuan dan puan. Tahu cicak? Cicak tu kira dabah lah tu. Yang maksudnya ni banyak kat cicak. Tahu mesti dia nak tahu sonang dia banyak tadi ya kan? Penuh gitu ni kan, dah bukan tu kan? Cicak tuan-tuan dan rumah kita pun melampak cicak. Cicak ni tuan-tuan dan puan, bagi saya antara kita dengan cicak nak cari makan, nak cari rezeki, kita lagi susah ke cicak lagi susah? Agak-agak ya? Kita lagi susah. Ya Allah. Ya? Cicak lagi susah tuan-tuan dan puan. Kan Allah kata suruh tengok binatang kecil, betul tak? So sekarang kita tengok apa? Cicak. Ini simple lah tuan-tuan dan puan. Allah yang suruh kita belajar ni ya. Allah kata pergi tengok cicak. Kan gomok cicak tu. Gomok. Cicak tu SPM pun tak tahu. Ya? Saya nak ngobang, kenapa saya ngobang cicak ni susah cari makan dia? Kita sebab cari tuan-tuan dan puan. Kau tengok cicak ni. Cicak ni haiwan yang apa? Yang melokek ke dinding, betul tak? Haiwan yang melokek. Kalau kita tengok makanan cicak tuan-tuan dan puan, makanannya tongobang, betul tak? Tongobang. Bayang apa yang susah tu tengok cicak. Saya dulu tengok tengok cicak. Dia datang, lokek. Sebelum nak judul lidahan, baru nak judul baca bismillah itu, betul tak? Dah tongobang kan? Betul tak tuan-tuan? Dah fras. Minta maaf tuan-tuan dan puan, kejap ni kita makan pagi ni kan, ada kan? Pengasih kan ada kan? Ada makan pagi kejap ni, ada tak makanan kita tu baru nak ambil tongobang, betul tak? Tak ada tuan-tuan dan puan, elok ni ceria yang ceria. Elok beridang, betul tak tuan-tuan dan puan? Tu saya khabar tadi cicak ni susah. Tapi pernah tak kita nampak cicak putus asa? Tak ada. Pernah tak kita jumpa tiba cicak melungkuk ke ramai, dia sembahyang hajat kat sedia. Ya Allah tolong mudahkan kami. Ya, kenapa kau jadikan kami melengkap sedangkan makanan kami terobak? Kami tak perhati. Betul tak tuan-tuan? Tak pernah dia buat kedulian kat sedia dah. Kok ada begitu saya tuan-tuan? Iya. Cicak yang kecil cinonet tak ada SPM degree tu pun tak pernah berputus asa. Kenapa kita berputus asa? Kata Allah SWT, malu kita dengan cicak. Itu maksud Allah SWT nak beritahu kita ni dah disediakan rezeki, tak perlu risau. Setiap manusia ni tuan-tuan dan puan dah ada rezeki. Kita tak curi rezeki orang lain tuan-tuan dan puan. Tuhan memang dah ada rezeki bagi kat kita. Banyak lah tu. Tapi mungkin ada orang bertanya, kenapa ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berjaya, ada orang tak berjaya? Mudah ya. Tanya diri kita balik, kita dah buat yang betul-betul tu belum? Orang tu baik betul-betul dan dia doa baik-baik. Mungkin kita ni banyak melongok, banyak apa orang cakap, banyak negative thinking dan sebagainya, semua yang kurang. Itu sebab tuan-tuan dan puan ya. Itu cicak pertama. Jom tengok lagi binatang lain. Saya bagi nombor 2 tuan-tuan dan puan, masih lagi dabah. Jom tengok nyamuk tuan-tuan dan puan. Nyamuk. Nyamuk pula kita tengok ya. Nyamuk ni tuan-tuan dan puan, nak cari makan mana susah. Kita apa nyamuk? Kenapa nyamuk ni susah? Dan beliau tak berani jaga kita kan? Makan ustaz ke wala kan? Kenapa nyamuk ni susah dalam ubat? Tiap-tiap hari nyamuk ni kalau nak makan nasi lomak kan? Contoh lah kan? Kok nasi lomak nak makan pagi, terpaksa menyambung nyamuk. Betul tak? Siapa pembunuh tanya. Dia semua pembunuh ni. Nampak tak? Bayangkan nyamuk ni makan darah. Betul tak? Mana ada minum air nyamuk dalam ubat? Dia makan darah. Darah ni pula darah manusia, dia bukan darah kambing, tak ada makan, dia tak sodak dia kan? Darah manusia. Dan bila nyamuk nak makan bagi, nak hinggap gitu, aduh kita bagi, ambil lah, sedekah ada orang-orang tak ada dah. Belum datang nyamuk tu dah sombong, dah mangkui. Kesian tuan-tuan dan puan.
Tapi ada tak kita tengok nyamuk perempuan kan, nyamuk bagi kurang tu makin tambah. Dia tambah ni. Sebab apa nyamuk tu cakap punyalah cekal tu makna kan. Dia sebelum nak pergi makan pagi tu, dia dah syadah tu. Kau meninggal kan masuk juga dia baca la ilaha illallah langsung dia pergi. Iya. Kita kejap pergi makan ada menggadang nyamuk tak tahu nak ubat. Tak ada. Tu sebab kita ni sonang. Tapi masalah kalau Tuhan engkau ni dah sonang tapi kau ni banyak apa? Melongoh banyak mana? Tahu kan melongoh kan? Tahu ini bahasa orang Islam lain ikut kan? Apa mana tu melongoh? Apa tu? Mengeluh. Kan? Mengeluh ya. Kita ni banyak mana mengeluh. Bila kita banyak mana mengeluh itu memang problem Tapi nyamuk tak ada mengeluh. Dia tahu ibu tolong nombor. Kok tak dapat makan kan meninggal. Tu itu Ya sama. Nombor 3 tolong nombor. Kok kita masuk kita susah. Contoh laba-laba. Saya kadang-kadang laba-laba kat rumah tu kadang-kadang kesian saya tak satu dia punya apa nama tu? Sawang tu. Betul. Dia nak makan pagi kalau buat kerja sebelum tu berjam-jam nombor. Dah elok dia bila tengok cantik dah perangkap dah. Sekali kau pagi kita datang kita satu menitik kata mana nak nombor. Punya susah. Ya. Kita lagi nampak tak kita ni banyak pada jalan orang Tapi itulah cerita laba-laba tak pernah aku rasa. Ni satu lagi dalam nombor saya sangat kagum lah dengan burung dalam nombor dalam surah Mulk kita baca surah Mulk ada satu ayat Allah SWT kata cuba tengok burung awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbin. Ada satu ayat Al-Quran surah Al-Mulk kalau tak salah ayat 19 ya. Kata Allah SWT awalam yarau ila tayri. Cuba kau belajar ada burung pula. Suruh belajar kat universiti tak nak deh. Suruh datang sekolah tidur deh. Pergi belajar dengan apa? Dengan burung. Kata Allah SWT awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbin. Cuba tengok burung. Apa yang burung buat? Burung ini terbang, dia kembangkan sayap, dia kuncupkan sayap. Itu masuk sofat. Sofat kembang, wayang bin, kuncup ya. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok burung. Pagi bila kita habis semayang subuh tu kan kita balik naik basikal dengan kaki tu kan. Berhenti kejap tunjuk burung. Burung macam mana dia keluar rumah dia pagi dengan orang. Dia keluar ramai-ramai, betul tak? Kita berhenti je lah ya. Dia ramai-ramai, saya kat pagi tu bermain tengok. Dia pagi tu dia buat lutut. Dia buat agak lah kan dia tanya, kau hari ni makan mana? Kau cik-cik kat mana? Dia cik kat suang, kau ikut tak? Kita banyak lah, kita kat lain. Agak lah dalam perempuan. Lepas tu dia terbang, betul tak? Bila dibalik itu dibawa tak makanan? Kadang-kadang bawa, kadang-kadang tak bawa. Yang kita nak tanya macam burung ni ada anak tak? Ada anak ramai lah tu. Kau tengok cerita kat TV tu angai-angai kan? Betul tak tuan-tuan dan burung ni tuan-tuan dan kita belajar tawakal. Tawakal burung sangat tinggi. Masa terbang meninggalkan anak tu mungkin itu kali terakhir dia meninggalkan anak. Siap balik sarang kosong. Ada lagi haiwan lain kucing kau makan anak. Betul tak tuan-tuan dan ya, ada kau burung terbang sebelum tu dia tinggal mate kat rumah. Ada tak? Ada bibi. Kakak tolong jaga ada tak tuan-tuan dan tak ada. Tawakal yang tinggi. Kita perlu belajar daripada binatang-binatang ni kata Allah SWT. Kalau susah benar nak percaya kat kami, cuba tengok kat haiwan tersebut. Cuba tengok semua. Cuba tengok anak-anak. Dia orang cukup ramai. Dia orang menghadapi masalah lebih besar daripada kamu. Dia orang baru nak baik sarang, kau dah batai tuang air dalam tu. Betul tak? Dia ada lok dah baik busuk, dia tolak baik busuk tu. Betul tak? Ya, dah lok apa macam-macam kita baik. Tapi dia orang ni semua kamu kata Allah SWT illa Allah rizquha. Semua ada rezeki, semua elok tidur malam-malam, semua elok ada rumah. Sebab apa mereka hidup dalam keadaan aman bahagia? Sebabnya apa? Tawakal dengan Allah tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, kau ada anak yang mengeluh-mengeluh tu ya, cakap dengan mereka, cari rezeki ni bukan dengan bos rezeki kita. Rezeki kita yang pegangnya siapa? Allah. Mungkin rezeki kita tersekat, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ni mungkin rezeki kita tersekat sebab kita dengan Tuhan tak berapa ngam. Mungkin istighfar kita kurang. Mungkin semayang kita buat yang wajib-wajib dia. Macam mana mungkin sedekah kita tak banyak. Macam mana Tuhan nak bagi banyak kat kita, tapi kita bagi sikit dekat tu Tuhan. Tahu tak apa kocok binatang-binatang ni tuan-tuan dan puan-puan?
Dalam Quran ya, Allah SWT kata binatang-binatang ni setiap kali mereka berbunyi, sebenarnya kojo apa? Kojo mereka apa? Berzikir, tuan-tuan dan puan. Tuhan cakap balik, macam mana dia nak bagi kau banyak rezeki? Kau set berWhatsApp ke kau? Set berFacebook ke kau? Memanglah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Itu silap kita. Zikir kita kurang, ya, istighfar kita tak banyak, selawat kita sikit, dengan Tuhan kita jauh, dengan Rasulullah kita belum lagi rindu. Mungkin itu sebab kita nak membuat hidup kita ada banyak tersekat. Saya harap tuan-tuan dan puan baiki itu dulu, ya. Banyakkan sembahyang taubat, banyakkan berzikir, banyak ingat Tuhan. Kadang-kadang kita tak minta pun Tuhan lah bagi. Ulama banyak beritahu kita, Tuhan ni sifat pengasihnya tinggi. Dalam keadaan kita ini semayang pun malih, sedekah pun sikit, Tuhan banyak bagi ke tidak kepada kita teman-teman? Banyak bagi. Kita ni elok enak, semua gemuk-gemuk, betul tak? Semua sehat. Itu dalam keadaan kita tak berapa baik dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita tambah lagi kebaikan, sudah pasti Allah akan tambah lagi rezeki. La in syakartum la azidannakum, Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk Tuhan dijanjikan rezeki. Cuma yang tuan-tuan dan puan ini solusi nombor 2 pula. Bila cari rezeki, cuba cari rezeki dengan pemikiran syukur. Apa maksud syukur? Dalam Al-Quran, kalau kita belajar betul-betul, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan pemikiran kita menjadi manusia yang ada beberapa sifat utama. Yang pertamanya takwa. Ini dah bagi tahu kalau kita ada sifat kita dalam umpan, kita jadi manusia luar biasa, ya. Pertamanya takwa. Yang keduanya syukur. Yang ketiganya sabar. Yang keempatnya redha. Cukup 4 tu dulu dalam umpan. Dia ada banyak lagi tapi cukup 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, cari 4 perkara ni. Takwa, syukur, sabar, redha, hidup kamu akan mudah. Sekarang kita nak cerita tentang bila bekerja dengan pemikiran syukur. Maksudnya macam ni. Dalam surah Al-Qasas ayat 24. Surah Qasas ni maksudnya surah cerita-cerita. Dia ada banyak cerita tuan-tuan. Sebenarnya banyak cerita Nabi Musa dalam dia, ya. Dia mengisahkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam merupakan Nabi. Ini yang saya kata tuan-tuan dan puan, Allah SWT letak situasi Nabi Musa dalam Al-Quran bukan sekadar kita nak tengok cerita sejarah dia. Tak. Kita nak tengok macam mana bila Nabi Musa berada dalam situasi yang tersepit, tiba-tiba baginda selamat. Sudah tentu baginda ada lakukan sesuatu dan benda tu yang kita tak tiru. Ini kita kata Al-Quran solusi. Baik. Pernah suatu ketika dahulu Nabi Musa masa muda. Dalam Quran ni, dalam surah Qasas kalau kita tengok cerita Nabi Musa tu daripada kecil. Kan Nabi Musa mula-mula nak kena bunuh dengan Fir'aun, betul tak? Masa tu Fir'aun datang gila tuan-tuan. Ya, dia mimpi nanti ada seorang baby lelaki akan jatuhkan kerajaan dia. So bila datang gila itu, dia pun bagi satu arahan, kau poi semua kampung-kampung kayak kota ni, contohnya. Dia bagi arahan kepada askar, bagi arahan kepada polis, bagi arahan poi masuk semua rumah-rumah ni, cari perempuan yang ada anak lelaki, bunuh on the spot. Gila ke tak teman-teman? Gila nama itu. Itu yang berlaku. Dia masuk bunuh orang, masuk bunuh anak, sampai tak ada anak lelaki pada waktu tersebut. Tiba-tiba Allah punya rancangan, macam mana kamu baik pun kami boleh selamatkan orang itu. Nabi Musa selamat. Bukan setakat selamat macam tu ya, dia jadi anak angkat Fir'aun. Betul tak teman-teman? Asyah selamatkan kan? Kita baca Quran macam tu ya. So ada satu waktu bila Nabi Musa dah besar, dah jadi remaja, masa tu bergaduh dengan orang, ditumbuk orang tu. Nabi Musa ni kuat kalau kita baca Al-Quran, Nabi Musa ni badan kuat. Dia tumbuk orang tu, tak sebenarnya meninggal orang tu. So Nabi Musa ni pun takut. Dia takut sebab dah bunuh orang. Lepas tu dia lari. Dia lari ke satu tempat namanya Madian. Ya, Madian. Masa tu tuan-tuan dan puan, Nabi Musa seorang-seorang. Kita kena faham macam ni kisah Nabi Musa ni dulu anak siapa? Dia anak angkat Fir'aun ni raja paling tinggi. Maksudnya, kalau dulu Nabi Musa ni hidup mewah ke tidak?
mewah tuan-tuan dan puan. Orang cakap kalau polis mana-mana tu adalah polis bereskot. Itulah situ ya. So sampai satu tahap dalam kehidupannya, beliau baginda berada dalam keadaan yang tinggi, dilayani dalam penuh penghormatan, tiba-tiba berada dalam keadaan paling rendah, iaitu keseorangan, tak ada kenal sesiapa pun. Sebab dia lari yang cerita tadi. Bila sampai di tempat dia yang bernama Madian, Nabi Musa pun nampak ada dua orang perempuan tengah nak pergi binatang minum air. Tapi dia beratur kena potong, beratur kena potong kiweh kan. Dan lama Nabi Musa ni kan badan besar tonggap, dia ambil pilih apa, timbul orang beban tu, dia kuat orang lain, dia ambil ditolong ya. Ditolong orang beban tu. Lepas tu dia duduk. Masa dia duduk tu dia berdoa, dia doa ya tuan-tuan. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhil. Maka Nabi Musa pun bagi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Maknanya perempuan tadi tu. Perempuan tu pula anak Nabi, dia tak tahu, anak Nabi Syuaib ya. Kemudian dia duduk, summa tawalla ila dhil. Nabi Musa pun tarik tangan dan baginda berkata, faqala rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maksudnya adalah, ya Allah, saya ini sangat berhajat terhadap sebarang rezeki yang kau berikan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita tengok ayat ni sekali imbeh, kita tak nampak apa sebenarnya Nabi Musa nak. Sebenarnya macam ni. Ayat ini lima anzalta ilayya min khairil fakir, ini maksudnya begini. Fakir ni apa maksudnya tuan-tuan? Fakir miskin kan? Betul tak? Baik. Kalau kita tengok maksud sebenar, dia ada beza antara miskin dengan fakir. Miskin ini maksudnya miskin lah, maknanya tak cukup duit dan sebagainya. Tapi dia ni tak adalah sampai orang cakap tosopik. Dia miskin tapi dia okey lagi. Dia tak adalah orang cakap nak minta-minta benang orang, itu miskin. Fakir ni lagi teruk dan miskin orang. Dia sama kita kena, dia miskin tapi estro ada orang dah kat rumah. Itulah tahap fakir ni, dia orang yang dah teruk warna, dia terpaksa minta dengan orang. Tuan-tuan dan puan cuba tengok dekat peminta sedekah ni. Bukan kita nak apa peminta sedekah, tapi kita nak belajar sekarang. Peminta sedekah ni, kalau yang betul-betul teruk tak makan lagi tuan-tuan, bila kita bagi makan kat dia, padahal kita bagi duit sendiri, dia akan banyak mana. Macam mana perasaan ni? Dia ambil tu buka itu, ya Allah, terima kasih, betul tak? Dia suka, betul kan? Dia hargai, padahal kita bayar, saya bagi pun 50 sen kan banyak mana. Tapi itulah fakir. Nabi Musa cakap, ya Allah, saya ni berada dalam keadaan apa? Fakir ya Allah. Saya ni nak sangat supaya dapat bantuanmu ya Allah. Kalau kau bantu sikit pun saya merasa sangat bersyukur ya Allah. Bagilah apa-apa ya Allah, sebab saya berada dalam keadaan fakir. Kau bagi orang cakap kuih pun tak apa, saya makan ya Allah. Dulu kuih pun tak makan, ada tu lah cerita dia Apa saja yang kau bagi ya Allah, saya akan terima dalam keadaan bersyukur. Apa maksud terima dalam keadaan bersyukur? Ini yang kita kena belajar. Sebab ini yang kebanyakan anak-anak kita tak ada pemikiran ni. Pemikiran orang bersyukur, tuan-tuan dan puan, bila bekerja adalah seperti pemikiran Nabi Musa. Nabi Musa bila dapat kojo, lepas tu datang balik perempuan tu tau. Datang balik perempuan tu, tak salahnya namanya Syafura. Dia ajak Nabi Musa datang ke rumah, jumpa dengan bapa dia, namanya siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun cakap, engkau ni qawiyun amin, kau ni badan kuat, lepas tu kau ni orang boleh percaya, maknanya orang baik kan? Macam kalau kau kahwin dengan anak saya, dia macam tu. Memang zaman dulu macam tu ya tuan-tuan. Nampak orang baik, dia tak tanya kau ni kocok mana, SPM kau pun tak tanya. Dia tanya kau ni baik, hati orangnya, kahwin dengan anak saya. Tapi ada satu syarat. Ni syarat dia tuan-tuan. Maksudnya macam ni, kau boleh kocok dengan saya, tapi kocok ni macam ni, kau kena kocok dengan kami, duduk dengan kami ya, 8 tahun kami tak bayar gaji. Ambil kau 8 tahun kau kena kerja dengan kami tak bayar gaji. Maknanya kalau zaman sekarang ni macam ni, kau boleh kerja dengan kami, tapi kau ni ada degree yang patut gaji 2,000, kami bayar berapa? 800 je. Macam nak kerja tak? Tuan-tuan dan puan, ini yang anak-anak kita tak ada. Kerja bukan tak ada kat luar tu, tapi anak kita memilih. Itu problem Saya adalah syarikat kocik dalam nama Muban. Kita pun minggu lepas tu menduga orang nak ambil pekerja dalam nama Muban. Macam itulah cerita anak-anak kita ni sekarang ni saya tengok. Memilih, tak nak kerja lebih, semua berkira.
Lepas tu bila tunggu-tunggu tanya cuti bila. Tanya cuti kilo. Budak ni kan kerja belum tanya apa? Cuti. Lepas tu nak gaji banyak lah tu. Padahal dah waktu diploma. Ya besok-besok nak gaji macam degree 2008 boleh. Mana kau suruh tulis surat rasmi pun tak roti. Tiba-tiba nak gaji 2008 lebih. Ya 5 orang lah betul. Itu masalah dalam perempuan. Saya bukan cerita kosong sebab kita ni adalah syarikat. Kita hampir tak bulan kita ambil pekerja baru dalam perempuan. Lepas tu pekerja berkira dalam perempuan. Nak kerja dia, nak duduk macam tu. Lepas tu macam elon nak elon spek, elon tu, elon ni. Banyak cekadak kau terbayang tu. Yes. Manjo, tu perkataan ni. Tak boleh kerja lebih. Tu perkataan dia dalam perempuan. Cakap balik kat anak-anak kita, kalau nak kerja, kalau ada kerja pemikiran Nabi Musa. Tengok Nabi Musa, dia tahu dia dalam keadaan fakir. Dia tak berkira dalam perempuan. Dapat syarat tak masuk akal pun 8 tahun kerja dengan saya. Nabi Musa disebabkan pemikiran yang positif ya. Nabi Musa cakap macam ni, saya bukan kerja 8 tahun, saya kerja 10 tahun. Dia bagi lebih dalam perempuan. Ini sebenarnya kita nak, we are talking about attitude. Kalau nak kau jadi nak banyak kerja, nak jalan tak kerja yang baik, jangan berkira masuk kerja. Kalau berkira susah sebab bos tengok. Betul tak dalam perempuan kita tengok itu kan. Kalau orang cakap pukul 5 dah, belum pukul 5 dah tengok jam. Kerja pada tu lomba. Bila suruh tolong orang lain tak nak. Jawab apa dalam perempuan? Lagi sebulan dapat lah surat berhenti kerja. Tu ya cerita ya. Masalah anak-anak muda sekarang itu masalah dia. Ini yang saya nampak dalam perempuan. We are talking about attitude sekarang. Cuba dapatkan pemikiran syukur. Orang yang bersyukur dia tak berkira tuan-tuan dan perempuan. Dia akan gomah bagi lebih. Dan bila kata Allah SWT, orang yang ada pemikiran syukur jangan risau kami akan bagi rezeki yang lebih. Sama macam bekerja, saya yakin tuan-tuan dan perempuan pun, saya yakin semua bos-bos pernah jadi bos ya. Kita tengok orang bawah kita, betul tak? Siapa yang nampak bagus bekerja tu dia akan copek naik pangkat. Itu cerita tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertamanya perlu rapat dengan Tuhan. Sebenarnya yang disebut tadi ayat yang ni ya. Yang keduanya kita kena bekerja dengan pemikiran apa? Syukur. Jangan ngumpet bos tu, padahal bos tu bantu kita cari rezeki. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Orang yang baik kat dia ngumpet macam mana nak dapat rezeki berkat? Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Ini problem orang kita sekarang ni. Pemikiran Nabi Musa tu boleh ada lagi dalam pemikiran orang kita. Kita cuba ajar anak-anak kita macam ni ya. Kita cuba ajar dia ya. InsyaAllah mereka akan mudah dapat rezeki yang besar insyaAllah. Baik, nombor 3 tuan-tuan dan perempuan. Kita coba sikit. Pukul 10.30 kan kita berhenti ya. Coba sikit. Kalau sujud pula air minum keluar rumah kan. Nak minum ni ya. Problem nombor 3, masalah kewangan tuan-tuan dan perempuan oleh Allah SWT. Ini masalah kewangan. Saya rasa lah tuan-tuan dan perempuan depan saya ni dah melepasi fasa tersebut ya, dah lebih fasa tu ya. Tapi kalau kita ingat-ingat masa muda-muda dulu kita pernah macam ni, betul tak? Ikat perut orang. Tahu ikat perut kan? Ikat perut masa anak kecil-kecil dulu nak bosan bukan sonang, betul tak? Macam dulu tuan-tuan dan perempuan, saya keluarga saya orang biasa ya, tuan-tuan dan perempuan duduk rumah sewa lama ya. Abang kerja jutek nigo, mak kerja kerani, anak ompek orang makan punya dah banyak kan. Nak nyekolahan tu, nak hantar tuition apa semua itu ni tuan-tuan dan perempuan ya. Kita kadang-kadang kita sanggup korbankan keinginan kita hanya untuk membesarkan anak. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Baru ni minta maaf, ni just share sikit tuan-tuan dan perempuan. Baru ni saya ada ceramah kat satu sekolah ya. Ceramah kat satu sekolah. Lepas tu saya cakap kat anak-anak murid dia, maksud tu anak murid dia SPM lah yang ambil dia tompet dari mall ni. Saya cakap macam ni, kamu semua perlu ada pemikiran bila kerja nanti bukan nak beli kereta tak, bukan nak cari apa, ngumpul duit nak kahwin tak. Fikir dulu macam ni. Gaji tu kita kumpulkan niat untuk hantar mak bapak pergi umrah, pergi haji. Bagi mak bapak yang belum. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya dah perhatikan tentang perempuan kita ni ada ramai mak bapak yang mungkin belum ada kesempatan pergi umrah, pergi haji dan perempuan. Bukan sebab tak ada duit. Duit kita ada, tapi kita guna duit tu untuk bosan anak. Saya cukup gorang dengan budak-budak sekarang tuan-tuan dan perempuan yang bila dapat duit mak bapak dia lupa. Nak dia picit-picit anak suruh. Betul tuan-tuan dan perempuan.
Kadang-kadang mak bapak kita rasa sedih, betul? Kita bukan nak duit dia dah. Tak, kan? Kita tengok dia berjaya pun cukup. Tapi we are talking about bersyukur ataupun tidak. Anak-anak yang bersyukur, ada mak bapak yang cukup bagus membesarkan anak-anak, dia tahu balas budi. We are talking like that. We are talking about tentang kita ni pandai ke tidak membalas budi. Saya risau tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap dengan isteri saya banyak kali, abang risau kalau abang ada anak pandai SPM berdekat A, belajar universiti sampai luar negeri, tapi tak roti penguanang budi, tak roti nak hormat orang tua, tak roti nak hormat cikgu-cikgu. Itu yang saya paling risau. Sebab itu yang saya banyak tengok sekarang tuan-tuan dan puan, anak-anak gitu. Saya tak cakap yang ini baik ni, ya, tapi ada sesetengah yang lupa mengenang budi, ya. Saya harap macam tu tuan-tuan dan puan, baik. Kita sambung kepada masalah kewangan hutang. Kita banyak berhutang sebab nak membesarkan anak-anak kita dulu, ya. Ataupun anak-anak kita sekarang ni banyak berhutang, ya. So macam mana cerita kalau kita berada dalam keadaan kesempitan wang? Ni dia cerita ni. Financial troubles ahead. Ada overdraft, ada loan. Tiap-tiap bulan anak kita tak tahu tuan-tuan, kita tiap-tiap ujung bulan poning kepala nak bayar bil, betul tak? Dia tak tahu dah. Dia tahu nak makan KFC apa je itu, kan? Dia tak tahu mak abah hari ni bagi, tapi dalam perotak tu tak tidur malam tu cerita. Baru dapat gaji ni, baru dapat gaji kan 25 bulan, 26 kan? Baru dapat gaji sehari, besok dah habis dah. Betul tak? Kan? Saya silap gaji tu pun tak dapat, dia potong yang awal angkasa lah, apa gondong tu kan? Yes, kalau nak umpan itu anak tak tahu, tapi kita yang tak rasa. So tuan-tuan dan puan, kalau kita tanya Tuhan, ya Allah, saya ada banyak masalah kewangan, hutang keliling pinggang, alung jadi kawan baik, ya, macam mana ni ya Allah nak settlekan problem saya? Baik tuan-tuan dan puan, saya pada ni nak kongsikan dia punya solusi. Tapi saya cakap tu orang, solusi yang Tuhan bagi ini memang kita rasa macam tak masuk akal. Macam tak apa? Tak masuk akal. Saya cakap tu orang dulu tuan-tuan dan puan, ya. Sebab saya bila saya tengok pun saya macam tak percaya. Ini solusi yang Tuhan cakap. Wa man qudira alaihi rizquhu. Surah Talaq ayat 7, ya. Surah Talaq At-Talaq, ya, ayat 7. Talak ni talak, tahu talak? Talak, ya, surah itu. Ayat 7. Ada satu ayat Al-Quran, saya baca dulu, ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disempitkan rezeki, qudira alaihi rizquhu itu maksudnya rezekinya dikadarkan. Orang cakap cukup makan ataupun tak cukup. Siapa yang duit tak cukup, hutang banyak, baik tuan-tuan nampak, kita berhenti kat situ dulu. Ni nak faham ayat ni. Kalau ikut kita, bila duit tak cukup ataupun duit sikit, selalu kita bersedekah banyak ke sikit? Sikit, betul tak? Kita ni duit banyak pun sedekah sikit juga, kan? Duit banyak pun sedekah sikit juga, kan? Apa nak buat? Kata Allah SWT macam ni, siapa yang duit sikit, sedekah banyak. Fal yunfik mimma atahu Allah. Siapa yang sedekah apa cara tadi? Siapa yang rezeki sikit, sedekah banyak. Kan kita rasa polik, betul tak tuan-tuan? Kenapa kita rasa polik? Sebab pemikiran biasa asas manusia fikir macam ni, duit sikit jangan banyak keluar, simpan banyak, betul tak? Bukannya banyak keluar sedekah. Sebab kan kita fikir sedekah ni macam keluar, betul tak? Itu yang kita fikir. Ni yang saya korban tadi, kita susah nak faham. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya katakan tadi, solusi dari Tuhan ni mujarab ke tidak? Mujarab. Tetapi ada di antara solusi daripada Tuhan ni, kadang-kadang kita tak berapa faham. Tapi walaupun kita tak faham, ikut ke tidak? Ikut tuan-tuan dan puan. Sebab solusi dari Tuhan memang menjadi, ya. Dari hadis banyak mengatakan, rupa-rupanya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang duit sikit nak keluar daripada hutang, banyakkan bersedekah, ya.
Pada tadi kan, wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataallah. Apa maksudnya? Sebabnya Rasulullah SAW dalam banyak hadis ada mengatakan, siapa yang nak ditambah rezeki, ditolak bala, ada penyakit nak sembuh penyakit, ada problem nak settle problem, siapa nak panjang umur, murah rezeki, caranya adalah dengan apa tuan-tuan dan puan? Sedekah, ya. Kata ulama, ya, orang yang banyak bersedekah ini doa dia senang dimakbulkan Allah, dosanya mudah dimakbulkan, rezekinya mudah diluaskan. Orang yang banyak bersedekah, mereka akan mudah meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan, ini antara kelebihan-kelebihannya. Orang yang banyak sedekah akan Allah SWT jauhkan daripada masalah-masalah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini solusi daripada Allah SWT. Kalau duit tak cukup, banyak bersedekah. Baik, tuan-tuan dan puan ngangguk boleh kan? Nak bersedekah itu susah, betul tak? Tak percaya, cuba tengok tabung tu kan? Banyak duit biru pun duit merah kan? Nah, kok duit merah banyak, dia faham lah tu kan? Kok duit biru ataupun guncang banyak bunyi kan? Gering. Tak faham lagi lah tu nama ya? Tuan-tuan dan puan, saya cakap tu orang, saya pun susah nak hadam solusi. Saya cakap tu orang, tuan-tuan dan puan. Sebab kita manusia macam tu setting minda, ya kan? Mana kalau duit sikit, sedekah sikit. Tapi dulu tuan-tuan dan puan, ini saya nak cerita pengalaman saya dulu tuan-tuan dan puan. Kita ni orang menego. Orang menego ni rezeki kojak ada, kojak tak ada. Itu biasa standard tuan-tuan dan puan. Dulu tahun 2014 tak salah saya, tahun 2014 ke 13 saya tak ingat. Pernah pada waktu tersebut saya ada buat satu marketing campaign. Bila kita ada buat produk, kita nak jual lah produk tu, buat marketing campaign. Kita pun keluarkanlah kita punya bajet, ya? Bajet kita berapa? 10,000, 5,000 contohnya nak push untuk marketing. So kita pun dah target, kita keluar banyak ni duit, kita dapat duit lagi banyak. Kita rasa macam tu. Sekali tuan-tuan dan puan tak jadi. Maksudnya apa? Rugi tuan-tuan dan puan semua, tak jadi. Saya masa tu pun dah pening kepala. Ni bil banyak nak bayar, ya, lepas tu nak bayar gaji pekerja. Kita ada pekerja semua nak rezeki editor tu, makna sama-sama cik rezeki. Dah pening kepala, macam mana cik duit ni. Lama-lama tuan-tuan dan puan sedih Senin Jumaat. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan pada waktu tersebut saya tak pening tu. Bila minta maaf, ini bukan nak cakap apa, tapi kita ni hafal Quran kan. Kita bila kita hafal Quran, kita cari tahu apa, macam mana nak settle ke mana ni. Pum, ingat ayatnya. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tuhan cakap apa? Kalau duit kau sikit asra, sedekah banyak. So saya pun sampai solat tak percaya. Tapi suatu masuk hari Jumaat tu saya ambil keputusan, saya cakap diri sendiri, saya pujuk masuk tu dalam umban. Saya hari ini saya nak cuba percaya apa yang Tuhan cakap ni. Saya didik diri untuk apa? Percaya. So apa yang berlaku? Saya ingat lagi tuan-tuan, kita orang lelaki kalau Senin Jumaat selalu masuk dalam khutbah tu, apa yang lalu depan kita? Tabung kan? Tabung tu lalu. Macam biasa orang lelaki ni, dia masuk tabung lalu tuan-tuan, dia tiba tidur. Dia tiba kan? Dalam keadaan dia tidur tu, dia tabung ada depan kan, tangan borak tu tolak dia tidur kan? Itulah cerita kan orang-orang kan. Tu standard kamu kan? Nak gurau banyak barang kan? So saya tuan-tuan selalu kalau tabung tu lalu, kita cakap masukkan duit macam mana? Duit yang paling kecil, betul tak? Kadang-kadang RM1, kadang-kadang sen-sen, duit lebih-lebih tu kita masuk. So macam tu lah saya dulu. Tapi dalam hari tu tuan-tuan, saya ingat lagi tuan-tuan, dalam dompet saya ada lah duit RM1, macam standard lah, dah prepare lah tu pun dia tahu kan. Habis memang prepare duit RM1 kan. Ada duit RM300 dalam dompet saya. Masa tu duit tu nak bayar je lah, nak bayar whatever bill, whatever lah kan, ada lah RM300 tu. Awak dah tagih RM1 macam biasa lah kan. Tapi saya cakap, ya Allah, tolong didik saya hari ni. Saya nak percaya hari ni saya nak percaya ayat-Mu ya Allah. Maksudnya apa? Sedekah duit banyak. Macam ni sebab tuan-tuan, saya tarik RM300 itu, gulung-gulung kan, masuk dalam kotak tu, copek tolak tuan-tuan. Tolak ke orang sekolah. Lepas tu, ini yang best, masuk semayang tu saya rasa dalam hidup saya, itulah paling banyak setan mengacau. Dia ngadu orang kepala kita kan, alladzi yuwaswisu fi sudurinas kan. Dia cakap, ya Allah, rugi RM300 itu KFC 10 kali masuk tu.
Kan? Nak bayar tas enggo, bayar bil elektrik, semua lengkap dah. Dah kita rasa menyosal tak kan? Tiba-tiba ini bagi saya lah, so banyak tiba-tiba ini. Yang paling best ada pula setan dengarkan, dia cakap macam ni, ada cadangan. Kan dah habis semayang kan, jumpa balik tu imam, cakap dengan tu imam tadi saya silap tarik duit, nak ambil balik 300 itu, nak tarik RM3, ngantuk tertarik 300. Sampai macam tu sekali tuan-tuan, saya berfikir, nampak tak? Ni semua setan yang kocor dah ni. Mana nak datang balik? Saya habis semayang tu, Allah, sorry cuba lagi belakang. Sambil tu mulut nak supaya jangan terpengaruh dengan setan lagi. Saya kata baik hati monang teman-teman ya, tapi menyosat tak habis kan. Banyak tiga-tiga nak rugi ya. Itu pemikiran kita. Ya, pemikiran kita. Tapi nak cerita teman-teman. Kita ni bila buat baik dengan Tuhan kan nampak, betul tak? Dia boleh balik tak? Sebab apa dia boleh balik? Rezeki kan dia punya, betul tak? Dia kata duit bukan hang punya, aku punya. Dia kata saya punya. Ini cerita. Bila saya balik tu orang kita ni dia ikut internet. So kita dah check email. Saya balik check email. Jadi pun ada satu email daripada Singapura tu. Tak kona pun tuan-tuan tak siapa-siapa orang. Dia hantar email, dia cakap dia nak beli kita punya DVD. Maksud tu kita jual DVD ya. Dia nak beli DVD kita dengan harga RM10,000. Saya menangis tuan-tuan baca email. Orang ni kita tak kona. Kita type balik kat dia, mana kau tahu kita buat DVD ni? Maksudnya kita buat DVD baru lah kan? Mana tahu? Dia cakap dia search internet tiba-tiba keluar. Siapa yang keluar tu? Nampak tak? Tuhan kalau nak bagi 300, dia balik berapa? 10,000 dia balik. Saya cakap menyosal saya masa tu. Kok dia tahu dia dah mau 10,000? Iyalah, betul tak? Kok dah mau 10,000, kok email saya tu 1,000, betul tak? Itu cerita tuan-tuan. But we are talking about belief. Kita percaya ataupun tidak? Ini saya kata ini susah nak percaya ni. Ini susah nak percaya kan? Tapi tuan-tuan dan puan saya dah buat. Cuba tuan-tuan dan puan buat. Kau tak percaya? Nanti Allah SWT akan bagi pegawai-pegawai yang kita minta lebih daripada apa yang kita nak. Tapi benda ni kena buat dulu, jangan ngangguk. Cuba buat yang mudah, ada tabung kan? Kau pusing yang balik tabung masuk duit ni kan? Pusing yang balik tengok dia buat ke tidak kan? InsyaAllah kan? InsyaAllah. Tentulah situ adalah nama ya. Buat investment tu kepada Allah. Jangan kita fikir bila bersedekah duit hilang. Sebenarnya bila kita bersedekah itu cara untuk kita menjemput rezeki lebih banyak. Mungkin rezeki kita kurang sebab kita kurang bersedekah ya. Kita cuba banyakkan bersedekah insya-Allah ya. Dan yang terakhir, sikit lagi tuan-tuan, ini penyakit. Bagi kita berhenti. Ini penting penyakit. Kenapa penyakit ni penting? Sebab macam ni tuan-tuan. Kita ni masuk umur kita 20-an, domam pun tak, betul tak cakap? Ya? Domam pun tak. Masa tu ubek tak gano tuan-tuan. Bila dah masuk umur 30-an dah mula datang angin-angin ni, betul tak? Dah mula jogging sakit pinggang, betul tak tuan-tuan? Dah mula masuk 40-an dia datang betul-betul, betul tak? Tiba-tiba kita dengan doktor tu kau baik, tiba-tiba ramai yang nak jumpa doktor, betul tak? Yes kan? Tiba-tiba vitamin ni semua kau nak, betul tak tuan-tuan?